Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fahmi bin Muhammad Arsyad kerana memberikan masa, ruang dan masa untuk kami mendengar, untuk kami membentangkan pembentangan secara berkumpulan dalam subjek pedagogi pendidikan Islam. Jadi pembentangan kami memilih pendidikan Islam tingkatan 1 iaitu tajuk suci daripada najis. Ini adalah tajuk yang kami akan bentangkan dan kami akan mengajar satu persatu mengenai setiap bermula dengan set induksi, langkah 1, 2, 3 dan penutup. Dan kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama itu Ni Amirul Aiman, yang kedua saya Ahmad Muiz, yang ketiga Muhammad Syaraf. Jadi ini adalah kumpulan kami. Jadi kumpulan kami ini akan membentangkan kaedah pengajaran mengajar. Okey. Yang melibatkan set induksi yang seperti tadi, set induksi langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan penutup. Okey, dalam subjek ini juga suci daripada najis. Jadi kita nak melihat hasil pembelajaran daripada tajuk ini. Okey, yang pertama, hasil pembelajaran yang pertama ialah semua murid dapat menyebut maksud bersuci daripada najis dan hadas. Maksudnya murid ini dapat menyebut maksud, apa itu maksud najis dan apa itu maksud hadas. Benda yang dua yang berbeza. Okey, nombor 1. Nombor 2 ialah semua murid dapat mengatakan jenis-jenis najis dan alat-alat bersuci. Okey, dalam pelajaran ini pelajar akan mengetahui apakah jenis-jenis najis yang ada dalam Islam dan apakah alat-alat yang digunakan untuk bersuci di dalam Islam. Apa alat-alat yang boleh digunakan ketika berhadas. Okey, nombor 3 yang terakhir adalah semua murid dapat mengetahui cara menyucikan najis. Manakala di akhir pelajaran ini, pelajar ini dapat mengetahui bagaimana cara ataupun kaedah-kaedah untuk menyucikan najis yang menyucikan najis yang terdapat pada diri kita. Itu najis ini saya akan terangkan satu persatu pada pada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah hasil pembelajaran. 3 hasil pembelajaran. Seterusnya, kita masuk yang langkah yang pertama itu set induksi. Okey, dalam HRPH ada satu pembukaan iaitu set induksi. Jadi dalam set induksi ni saya akan menghuraikan aktiviti yang perlu dibuat oleh guru sebagai guru dan aktiviti apakah aktiviti yang perlu dibuat oleh pelajar. Okey, yang pertama, guru memberi salam dan menyuruh murid-murid membaca doa sebelum memulakan pelajaran. Ini kebiasaan guru akan masuk dalam kelas dan guru diminta untuk pelajar membaca doa sebelum memulakan pelajaran. Okey, pelajar buat macam mana? Pelajar menjawab salam dan membaca doa sebelum memulakan pelajaran. Doa macam mana? Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, yang kedua adalah dalam set ini guru menayangkan video berkaitan dengan jenis-jenis najis. Di dalam ni saya sertakan link YouTube di mana boleh tekan dan boleh tengok di dalam video itu. Okey, sambungannya yang ketiga adalah yang terakhir bagi set induksi adalah guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai video. Jadi guru nak macam mana? Contohnya soalan yang berbunyi, apakah yang kamu semua faham tentang video ini mengenai video tersebut? Okey. Jadi apabila guru sudah menanyakan video dan guru menanyakan, kamu faham tak apa benda untuk video yang kita tengok tadi? Apakah mengenai video ini? Jadi guru ini mengaitkan jawapan pelajar dengan mata pelajaran pada hari tersebut. Okey, itu adalah set induksi. Seterusnya kita masuk langkah yang pertama. Jadi langkah pertama adalah lebih kepada penerangan kepada pelajar. Jadi di dalam langkah pertama, guru
guru menerangkan kepada murid dalam aktiviti dalam bab ini, guru menerangkan kepada murid maksud najis mukhaffafah, maksud najis mutawassithah dan maksud najis mughallazah. Jadi najis mukhaffafah, guru akan menerangkan mukhaffafah ni ringan, mutawassithah ni pertengahan, najis mughallazah ni berat. Najis mukhaffafah ni guru akan menerangkan apakah contoh-contoh, apakah itu najis mukhaffafah, najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki berusia kurang 2 tahun. Itu hanya percikan air ke atas najis tersebut. Dan itu air kencing budak 2 tahun. Manakala najis pertengahan mutawassithah, apakah contoh dia? Antaranya darah, nanah, muntah, tahi, air kencing, wadi, bangkai, mazi, cecair yang memabukkan, susu, mani binatang tak halal dimakan. Ini adalah contoh-contoh bagi najis mutawassithah. Cara cuci ni macam mana? Cuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara. Ain, zat dan warna. Itu bau, rasa. Warna tu hilang. Okey. Nombor 3 adalah mughallazah. Macam mana nak hilangkan, apakah contoh bagi najis mughallazah? Iaitu segala perkara yang ada hubungan dengan 2 binatang ini sahaja, iaitu babi dan anjing. Okey, cara basuhnya macam mana? Basuh 7 kali dan salah satu basuhan itu hendaklah air yang dicampurkan dengan tanah. Jadi basuh yang pertama itu 7 kali air tanah, 6 kali air tanah dan 1 air suci. 1 yang suci. Itu cara kaedah untuk membersihkan najis mughallazah. Okey. Apakah aktiviti pelajar? Pelajar ini memberi sepenuh perhatian penerangan yang disampaikan oleh guru. Jadi di mana guru ini memberi penerangan, pelajar ini lebih kepada mendengar. Okey, sambungannya, guru mengagih. Okey, seterusnya aktiviti yang seterusnya iaitu guru dalam langkah 1 ini, guru setelah menerangkan, guru ini mengagihkan pelajar kepada 3 kumpulan. Maknanya guru ini 3 kumpulan. Yang pertama, guru kumpulan pertama najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis yang ketiga najis mughallazah. Jadi aktiviti pelajar macam mana? Pergerakan pelajar, pelajar berpecah membentuk 3 kumpulan. Itu adalah langkah yang pertama. Itu saja pembentangan daripada saya, huraian untuk set induksi dan langkah pertama. Seterusnya kawan saya akan membentangkan langkah kedua dan sampailah ke penutup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Okey, untuk seterusnya tadi kita sudah kenal makna najis. Najis itu terbagi kepada berapa dan sebagainya. Okey, untuk seterusnya pelajar diminta untuk melihat buku teks pada halaman seterusnya, itu cara menyucikan najis dan cara menyucikan kulit haiwan. Sebelum itu saya nak kalian berada di dalam kumpulan. Kumpulan pertama dipersilakan untuk membuat peta minda yang menarik, iaitu cara menyucikan najis mukhaffafah. Kumpulan kedua najis mutawassithah dan kumpulan ketiga najis mughallazah. Dan saya mohon baki daripada kalian untuk membuat cara menyucikan kulit haiwan. Faham semua? Jadi kalian semua diminta untuk melakukan sekarang juga. Kalau ada yang tidak faham, tolong bagi tahu saya akan bantu. Kiranya kalian buat dalam bentuk peta minda. Untuk cara menyucikan kulit haiwan itu, kalian semua diminta untuk membuat dalam peta minda pun boleh juga. Okey.
Okey, seterusnya saya ingin kalian untuk membentangkan atau menunjukkan hasil kerja kalian yang saya suruh buat itu. Jadi hasil kerja pelajar iaitu hasil kerja kalian. Kumpulan pertama diminta untuk membuat cara menyucikan najis mutawassithah ataupun najis yang awal-awal. Iaitu cara najis yang paling ringan. Antaranya adalah di sini dia buat buang najis, pastikan dan sebagainya. Okey, untuk hasil kerja kumpulan pertama, kalau dilihat di sini dia buat dalam bentuk simple, iaitu yang pertama adalah buang najis untuk najis mutawassithah. Yang kedua adalah basuh tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air. Dan yang terakhir adalah pastikan hilang dan suci daripada 3 perkara ini, iaitu bau, rasa dan warna. Untuk kumpulan yang kedua iaitu najis mukhaffafah, iaitu najis pertengahan. Sama yang step yang pertama ataupun langkah yang pertama adalah buang najis dan seterusnya rinjis air pada tempat yang terkena najis. Dua itu sahaja. Dan yang seterusnya yang terakhir adalah najis mughallazah. Najis mughallazah ni banyak sikit. Kita tengok hasil kerja najis mughallazah. Najis mughallazah ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Buang najis. Sediakan 1 bekas air tanah dan 1 bekas air mutlak. Basuh tempat yang terkena najis dengan batu dengan 1 kali basuhan air tanah. Basuh tempat yang terkena najis dengan 6 kali basuhan. Itu air mutlak. Dan yang terakhir pastikan selepas kita buat semua tu, pastikan hilang dan suci daripada 3 perkara itu. Bau, warna dan rasa. Jadi kumpulan 1, 2 dan 3 mempamerkan yang baik. Dan yang terakhir, saya minta baki daripada kalian untuk membuat cara menyucikan kulit haiwan. Okey. Kiranya yang pertama dia menyediakan bahan yang bersifat menghakis untuk menyemak ataupun menyamak. Seperti daun akasia, manja kani, kulit delima, tawas, tahi merpati dan bahan kimia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah buang lendir. Yang pertama, cara kita untuk menyucikan kulit haiwan, menyamak kulit haiwan. Tadi yang pertama kita sediakan bahan yang bersifat menghakis. Lepas tu kedua buang lendir, lemak dan darah yang melekat pada kulit tersebut. Ketiga, gosok kulit dengan bahan yang disediakan, itu sama. Okey, ada. Dan bilas kulit dengan air mutlak. Dan yang terakhir, jemur kulit hingga kering. Jadi berdasarkan aktiviti tersebut, saya dapati kalian faham dan kalian telah membuatkan yang terbaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah saya akan sambung berkenaan langkah yang keempat dan juga penutup. Sebelum tu saya Ahmad Sharaf bin Muhammad Nasruddin akan menyambung daripada pembentangan daripada sahabat-sahabat yang lain, Ustaz Ahmad Muiz dan juga Ustaz Ni Aiman, yang membentangkan berkenaan dengan set induksi langkah 1, langkah 2 dan juga langkah 3. Dan yang terakhir sekali adalah langkah 4 dan juga penutup. InsyaAllah untuk langkah 4 ini kita akan tengok, kita akan lihat bagaimana aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan bersama antara guru dan juga pelajar. Okey.
aktiviti kita bahagikan kepada guru dan juga pelajar. Yang pertama, guru. Guru meminta pelajar-pelajar untuk melaksanakan amali cara menyucikan jenis-jenis najis. Itu yang pertama. Yang kedua, aktiviti amali akan dilakukan di masjid sekolah. Dan yang kedua adalah bagi bahagian pelajar, para pelajar menjalankan latihan amali cara menyucikan najis lah dengan dibimbing oleh guru. Jadi untuk aktiviti langkah yang keempat ni adalah aktiviti amali. Selepas daripada kita belajar, pelajar semua tahu berkenaan dengan najis, yang mana terbahagi kepada 3, najis mukhaffafah, najis mutawassitah, najis mughallazah. Ketiga-tiga najis tu bagaimana cara menyucikan juga telah diajar. Diajar oleh guru-guru sebelum daripada ni. Ataupun langkah-langkah ataupun dalam langkah 1, langkah 2, langkah 3 pelajar sudah memahami. Jadi untuk langkah yang keempat adalah langkah peneguhan ataupun amali yang guru hendak lihat sejauh mana pelajar ni dia faham berkenaan dengan apa yang mereka belajar. Okey. Guru akan meminta semua pelajar ni akan pergi ke masjid sekolah untuk aktiviti amali. Melihat kepada kefahaman di samping dibimbing oleh guru supaya aktiviti yang dijalankan tidak lari daripada apa yang mereka belajar. Okey. Pertama sekali apabila sampai kat sana, semestilah pelajar ni mestilah menyediakan alatan-alatan untuk bersuci daripada najis. Ni adalah alatan-alatan yang mana perlu disediakan. Yang pertama adalah air. Yang kedua adalah baldi dan yang ketiga adalah air tanah. Yang ni secara ringkasnya alat-alat yang perlu disediakan untuk apa? Untuk pelajar melaksanakan amali. Kita lihat melaksanakan amali itu berkenaan dengan bersuci daripada najis. Najis yang mana disebutkan 3 tadi. Okey. Cara untuk bersuci. Sebelum daripada guru menyuruh pelajar untuk menunjukkan ataupun membuat amali tersebut, maka guru melakukan menjadikan pelajar ni dalam beberapa kumpulan. Menentukan pelajar dalam beberapa kumpulan supaya mudah dan cepat. Tetapi semuanya perlu dilakukan bersama. Sekiranya guru menyuruh pelajar untuk melakukan seorang demi seorang, kemungkinan akan memakan masa yang cukup panjang. Jadi guru akan membahagikan kumpulan dalam kumpulan-kumpulan kecil, dalam 5 orang satu kumpulan, untuk melakukan amali tersebut. Pertama sekali sebelum daripada guru menyuruh, maka guru akan menerangkan kaedah dahulu dan memantau aktiviti yang dilakukan oleh pelajar. Wakil pelajar haruslah melakukan sesuai dengan apa yang dipelajari. Maka setiap kumpulan mestilah melakukan amali tersebut dengan cara yang sesuai dengan yang dipelajari. Dipelajari bagaimana najis mutawassitah hendak disucikan macam mana. Macam mana najis mukhaffafah hendak disucikan macam mana. Macam mana najis mughallazah hendak disucikan macam mana. Maka pelajar hendaklah melakukan aktiviti-aktiviti tersebut sebagai untuk melihat kefahaman, sejauh mana kefahaman dalam pembelajaran. Sekiranya pelajar tidak faham, maka pelajar tu tidak akan mampu untuk melaksanakan amali tersebut. Maka di samping amali tersebut, guru haruslah memainkan peranan yang penting bagi memantau aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pelajar
dan bertanyakan apakah signifikan yang dilakukan, apakah dasar yang dilakukan oleh pelajar itu. Kenapa buat begini? Kenapa buat begini? Kenapa tidak buat begini? Persoalan-persoalan percambahan minda daripada guru supaya pelajar ni dapat berfikir di samping mereka ni melakukan aktiviti-aktiviti yang diamanahkan kepada mereka. Okey. Itu adalah langkah 4 yang guru dan juga pelajar melakukan aktiviti amali dalam cara bersuci. Okey, kita terus kepada penutup. Jadi langkah 4 dia hanya berfokuskan kepada aktiviti amali sahaja. Yang ni mestilah dilakukan dengan kerjasama yang baik daripada guru dan juga pelajar. Dan penutup aktivitinya adalah guru membuat rumusan berkenaan tajuk yang dipelajari. Apabila selesai semuanya aktiviti-aktiviti amali yang dilakukan oleh pelajar dan dibantu oleh guru, maka guru akan membuat rumusan berkenaan tajuk yang dipelajari. Apa yang mereka lakukan, apa yang sepatutnya dilakukan, apa keseluruhan pembelajaran pada hari ini, refleksi balik berkenaan dengan pembelajaran pada hari ini. Dan yang kedua adalah guru memberi tugasan kepada pelajar untuk menjawab soalan dengan menggunakan aplikasi Gamilab. Jadi guru menyediakan satu aplikasi latihan peneguhan. Latihan peneguhan kepada pelajar. Bila pelajar balik nanti, maka pelajar mestilah menjawab soalan-soalan menggunakan aplikasi Gamilab. Aplikasi ni yang baik. Di samping aplikasi ni bukan sahaja bukan semata-mata menjawab soalan, tetapi menjawab soalan dalam game, dalam cara permainan yang mana dapat menarik lagi minat ni pelajar untuk melakukan menjawab soalan-soalan. Jadi untuk para pelajar menjawab soalan yang disediakan sebagai aktiviti peneguhan kepada aktiviti yang telah dijalankan pada hari ini ataupun yang mana sudah diajar oleh guru, maka ada sebagaimana link yang disediakan oleh guru, maka pelajar hendaklah menjawab. Jadi itu sahaja untuk langkah 4 dan juga penutup. Sebagai ringkas sahaja penutup ini kemungkinan dalam 5 minit ke 3 minit sahaja dalam penutup rumusan secara keseluruhan pembelajaran pada hari tersebut. Okey. Itu sahaja untuk daripada saya, Ahmad Syarah bin Muhammad Nasruddin, dan juga kumpulan kami lah daripada Ustaz Ahmad Muiz dan juga Ustaz ni Amirul Aiman berkenaan dengan pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 suci daripada najis. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada kami semua. Kullum min indillah, tapi semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.